Okay, buka gambar yang dah di-download tadi. Yang biasa, file open. Cari kat mana gambar tersebut disimpan. Kita buka gambar ni. Ataupun gambar lain boleh, tak kisah. Okay, buka satu gambar. So, kadang-kadang gambar yang kita ambil menggunakan, tak kisahlah, handphone ke atau DSLR, kadang-kadang tak cantik warna, tak menonjol dan sebagainya. Okay, so cara yang paling mudah ni, cara asas ya. Ada beberapa cara. So, cara pertama, pergi kepada atas tu, kat menu tu. Okay, dekat situ ada secara automatik. Okay, klik auto tune. Tengok. Lihat kesan dia. Undo balik. Ini automatik. Ini kalau rajin lah. Kalau malas dia panjang sikit cerita dia. Ini kalau rajin, klik auto saja. Tengok. Lihat kesan dia. Ini selepas, ini sebelum. Itu baru sikit je tu. Image auto. Ataupun Ctrl Shift L. Okay, itu auto tune. Bawah dia auto kontras. Ini selepas, ini sebelum. Lagi auto color. Okay, tengok, lihat kesan dia. So, ada 3 lah. Ni siapa yang rajin. Yang malas, cara dia panjang. Okay, dan boleh buat ketiga-tiganya. Kita boleh mula buat auto tone, kemudian buat auto kontras, dan kemudian auto color. So, ini ketiga-tiganya dah saya ubah. Okay, itu cara paling mudah untuk meningkatkan kualiti gambar kita. Doktor? Ya. Kalau tiba-tiba kan kita tak nak, kita nak patah balik, macam mana? Buat U-turn lah kat depan tu. Ada U-turn kan kat depan 100 meter. Control Z, undo. Backward ke undo? Control undo. Okay. Undo. Tengok, saya buat undo. Dulu undo untuk Photoshop ni sekali saja tau. Tak boleh undo banyak kali. Tapi jangan risau. Dia ada kemudahan history. Boleh buka panel history dan boleh tengok atau lihat apa langkah-langkah yang kita dah buat sebelum ni. So, kita boleh patah balik. Itu panel history. Kalau tak ada, keluarkan window history. Okay. So, kita boleh buat kat mana langkah kita yang salah tadi, boleh patah balik. Okey, tapi history ni dia wujud sebelum gambar itu ditutup. Misal kata hari ni kita dah buat, lepas tu kita dah tutup window tu, kemudian kita esoknya kita rasa ada tersilap, nak patah balik. Dah tak ada lah history ni. Okey. History ni akan wujud sebelum sesuatu file yang kita sedang buat tu sebelum ditutup. Kalau dah tutup, nak buka balik, automatik history akan start open balik lah, start pada langkah pertama. Okay, so itu cara dia paling mudah untuk meningkatkan kualiti image kita. Ada 3 ni secara automatik. Photoshop akan tolong buatkan. Okey, satu lagi, ada lagi cara untuk meningkatkan. Lihat bawah mode, ni mode kalau kita nak tukarkan, misal kata terlupa nak setting, kita boleh tukarkan kepada mode CMYK yang semalam saya tunjukkan.
kita buka new document kan, misal kata gambar tu kita nak buat print, kita boleh tukarkan mode dia. Okay, boleh tukarkan grayscale. Ni grayscale. Saya kira. Okay, ini mode tadi. Seperti dikatakan, boleh kalau yang nak tukar mode ni ada sampai 32 bit. Kalau yang kita buat new semalam, hanya 8 dengan 16 bit saja. So, kita nak tukar kepada CMYK, tukar saja, klik OK saja. So, dia akan tukarkan mode warna ni kepada CMYK. Okay, dan untuk seterusnya untuk adjust kualiti gambar kita sebenarnya banyak. Okay, banyak kemudahan dia. First, ya. Okay, saya teruskan adjustment tadi. Okay. Ini tadi dia auto, tapi ini secara manual. Brightness and contrast, ada dua sidebar ni kita boleh adjust ikut kehendak kita. Ke kiri dia makin gelap, ke kanan dia makin terang. Okay, jangan terang sangatlah. Ikut kesesuaian. Okay, sama juga kontras. Tengok. Lihat. Tengok kontras. Di belakang dia makin dull. So, ini cara. Bila puas hati tengok, klik OK saja. Okay, berbanding gambar yang asal tadilah. Okay, saya buka, saya nak just tunjukkan kaedah untuk tukarkan warna. Berbanding ini yang original, ini yang dah diubah kontras dan brightness secara manual. Okay, kemudian ada lagi adjustment level. Okay, level ni lebih kurang macam ni. Dan sebenarnya kita boleh tukarkan secara keseluruhan CMYK ataupun kita boleh, ini yang kata tadi. Kalau misal kata kita printing tu keluar magenta banyak sangat. So kita ubah magenta saja. So ini graf untuk magenta lah. So, ini saya tunjukkan secara keseluruhan. Bolehlah adjust, lihat. Lihat kesan dia. Kalau kata kita nak lebih hijau lagi. Okay, ini secara keseluruhan. Keempat-empat warna dia akan ubah suai. Tapi kalau nak ubah suai satu-satu pun boleh juga. Ini kalau yang malas lah. Kalau yang rajin tu dia buat semua. Okay, lihat dia punya efek dia. Lihat ada beberapa variable yang kita boleh ubah. So ini cara apa tadi, level. Kemudian curve. Okay, curve tips dia sama je. Ini boleh juga ubah ikut ni, ikut warna. Dan selalu tips dia kalau nak gunakan curve ni buat bentuk S. Maksudnya buat naikkan sedikit cahaya gelap, turunkan sikit cahaya yang putih. Okay, dan lihatlah kesan dia. Okay, klik OK dan ini saya ubah curve. Ini yang tadi. Yang original. Ini yang saya ubah curve. Okay, itu adjustment. Kemudian hue and saturation. Okay, ini hue and saturation lebih kepada warna, tengok, lihat. Ini lebih kepada kebiruan, kepada magenta. Lihat bar ni, berwarna dia nak ke warna mana. Okay. Dan boleh tingkatkan lagi, lebih brightness, lihat kesan dia. Dan lightness pun kita boleh ubah. Ini saya tunjuk secara basic saja. Yang cara yang mudah untuk yang beginner. Okay, ini hue and saturation. Kalau lihat kan yang ini original, ini yang dah ubah. Lihat banyak kesan dia. Okay.
Lagi boleh try and error. Color balance. Ini pun sama jugalah. Ni kalau kerja syarikat ni memang, syarikat advertising ni memang inilah kerja dia, ubah ikut kehendak klien. Nak lebih kepada kekuningan, lebih kepada kebiruan, lebih ke nak magenta, lebih lagi biru. Magenta campur biru ni jadi hijau lagi lah. Okay, boleh adjust dia punya variable kat situ, klik OK, ini yang saya dah ubah, ini yang original. Okay, lebih hijau. Ini lebih ke kekuningan. Okay, lagi adjustment photo filter. Kita boleh letakkan, walaupun kita ambil gambar, semasa ambil gambar, kita tak ada filter. Kita boleh apply filter pada gambar kita. Dan kita boleh pilih color kita, ataupun dah sediakan filter yang ada dalam tu lah. Cooling filter, tengok, lihat kesan dia lebih kepada merah, filter merah, filter orange, filter kebiruan, okay, deep blue, kemudian density dia kita boleh tingkatkan lagi lah. Okay, sekejap. Okay, ni original, ini yang saya dah tukar filter. Lagi ada banyak lagi, color mixer, invent, threshold, gradient map. Sebenarnya banyak lagi lah. Sebenarnya saya just ubah yang ke atas ni. Yang lain-lain ni lebih advance lah. Channel mixer pun sama lebih kurang tadi, hue and saturation. Ini memang kalau kerja bidang grafik ni memang inilah kerja dia. Kadang-kadang gambar tu kita nak ubah slide. Okay, cancel. So itu cara asas untuk meningkatkan kualiti satu gambar. So, sama ada gunakan ni. Ini yang rajin, ini yang malas. Okey, kemudian apa lagi nak tunjuk? Ni kita boleh tingkatkan kualiti image tadi tu lah. Saya kata image yang kita dapat tu, saya tunjuk semalam tu kan. Kita boleh tukarkan kepada 72 dpi ataupun 70 kepada 300. Tapi seperti katakan, kalau yang nak dari kecil ke besar, agak inilah tak sesuai. Bukan cara yang tepat. Cara yang tepat adalah kita print benda tu kepada rescan kualiti yang besar. Kemudian kita akan dapat kualiti gambar yang dikendaki lah. So misal kata kita dah buat gambar ni, kita nak ubah saiz gambar ni. Okey, secara automatik inilah saiz 50.8 cm dan 33.87 cm. Okey, kalau kita nak kecilkan atau nak besarkan, contohnya saya nak besarkan ini kalau saya letak point titik ni di tengah, maksudnya dia akan besarkan di sekeliling gambar. Misal kata saya nak besar ke bawah saja. So besar ke bawah, saya akan tukarkan point ni ke atas, dia akan membesar ke bawah. So membesar ke bawah, maksudnya saya tambah, contohnya saya nak buat 50 cm juga. Okay, dan lihat background dia akan tukar jadi, belakang tu akan berguna gelap sebab background dia ni. Kalau dia berdasarkan ni, saya tunjuk sini, dia berdasarkan warna yang semalam saya tunjuk ni foreground, ini background. Saya kata kita nak dia putih, yang tambahan tu berwarna putih, so pilihlah foreground. So klik OK, lihat dah bertambah ke bahagian bawah. Okay, itu kalau nak membesarkan image. Membesarkan ini. Kalau nak besarkan ke atas,
tukarlah point tu ke bawah dan tukar saiz dia berapa kita nak tambah. Dan saya kata kalau nak warna hitam, background diikut warna sini bukannya hitam putih. Misal kata sini saya tukar berwarna merah lah, saya tukar merah. Dan bila saya image size pula, canvas size, saya tukarkan. Tengok foreground dia akan menjadi warna merah, bukan putih. Dia bukan default putih, dia ikut warna yang sedang kita pilih di sebelah kiri ni. Okay, saya kata 40. So dia akan tambah di atas sebanyak 40 daripada 33 kepada tambah lagi lah 8 cm dan dia akan berwarna merah. Okay, dia akan ikut warna tu. Okay, kemudian dia ada rotation image, kita nak pusing-pusingkan. Okay, pusing 180 darjah, terbalik lah. Okay, pusing 90 ikut arah jam. Macam tu. Itu nak pusingkan keseluruhan gambar. Bagaimana kita nak, contohnya nak sengitkan gambar ni? Okay, nak rotate gambar ni. Kalau nak rotate sebab tak boleh rotate sebab dia dah lock ni. Okay, selalunya bila kita bekerja dengan saya tambah satu layer. Kita nak unlock gambar, kita nak buka lock ni, kita kena gunakan Allen key Allen key pula, master key. Master key senangnya, double klik je, klik OK, lock tu dah terbuka. Okay, dan bila kita dah lock terbuka, kita boleh adjust kedudukan dia. Kalau tak, dia still tak boleh bergerak. Okay, and then kita nak misalkan nak rotate, saya kata nak sengitkan sikit dan sebagainya, pergi kepada edit, mana saya buat ni, Ctrl T, saya selalunya gunakan ni nak mengecil dan membesarkan gambar. Ctrl T atau free transform, lihat sekeliling gambar tu ada point dan kecilkan. Okay, ataupun tips bila nak kecil dan membesarkan gambar. Semasa kecilkan, jangan lupa tekan Ctrl Shift supaya proportion dia sama, tinggi dan lebar. Okay. Kadang-kadang orang kurus jadi gemuk, orang gemuk jadi kurus. Sebab kita tak tekan Shift. Saya ulang, Ctrl T. Kalau saya tangan bedung, cantik, memanglah boleh nampak proportion lebih kurang sama. Tapi sebenarnya tak sama. Untuk selamat, Ctrl T, tekan ke kunci Shift, jangan lepas semasa mengecil dan membesarkan image. Okay, kemudian nak rotate. Okay, dah confirm. Tekan ke kunci Enter ataupun tanda right di bahagian atas.